إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dengan limpah dan nikmatnya kita dapat adakan kuliah pada malam ini. Jadi apa yang ingin saya bincang pada malam ini, yang ingin saya kongsi bersama para jemaah pada malam ini berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh Tuan Guru. Sebelum ni Tuan Guru kata dia baru mukadimah bincang tentang tarikh tasyrik'. Jadi sedikit sebanyak saya sambunglah sedikit sebanyak apa yang Tuan Guru telah bincangkan sebelum ini, iaitu berkaitan dengan tasyrik' dalam Islam ni. Cuma saya nak sentuh pada malam ni, kalau kita nak bincang ni berkaitan dengan punca-punca berlakunya masalah dalam suasana kita sekarang ni yang menyebabkan orang ni kata gitu, itu kata gini, yang ini yang penimpal sama kita ni. Ni maknanya kita bincang sedikit sebanyak yang ingin saya kongsi. Jadi tasyrik' ni ditujuan dia mari pada kita ni, Allah SWT turunkan panduan kepada kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW supaya kita ni ada panduan untuk beribadah. Kalau tidak ada panduan daripada Allah SWT dan Rasul tak ajar kita bagaimana cara kita nak ibadah, bagaimana cara kita nak solat, masalah kita kalau tidak ada panduan mungkin bercelaru kita. Jadi bila Rasulullah SAW ni mari dari segi tasyrik', perkembangan tasyrik' kita lihat begitu cantiknya perjalanan tasyrik'. Cuma apabila masuk kepada sebagaimana cerita oleh ulama, apabila masuk pada kurun ketiga, kurun keempat hijrah ni mulalah berlaku. Yang kita lihat lah ni berlaku sampai lah ni kita duk main buah khilah, duk balah. Sehingga kan kita ni tidak mahu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita ni terlalu ta'assub kepada kata-kata manusia. Ini yang cukup bahayalah dari hidup kita. Jadi apabila orang sebut qala Rasulullah, kita pun mula. Walaupun Nabi kata tak boleh, kita nak kata boleh. Ambo rasa macam mana? Apa ustaz rasa? Ini yang katanya Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Laisa Minal Islam. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, kata kebanyakan manusia, ustaz-ustaz ni sekarang, guru-guru agama pada waktu itu terpengaruh kehendak masyarakat. Dia tahu benda tu salah, tetapi kerana kehendak masyarakat sehingga dia membenarkan berlaku benda-benda seperti ini. Bila mari pula nak betul mula, ni berat. Sebab orang dah sebati dalam diri masyarakat. Jadi tujuan kita tengok marinya syariat wal qawaidul 'ammah allati wadaha fil Islam yasiru ala dawihal muslimun. Tujuan syariat mari pada kita umumnya ialah kaedah dia ialah untuk nak beri cahaya petunjuk pada Islam. Jalan kita setiap kali kita nak beribadat ni ada jalan petunjuk. Sebab tadi kita akad takbir daripada awal siapa sudah kita semaya, siapa aja. Memang Al-Quran turun wa aqimus solah wa atuz zakat, tapi siapa aja Rasulullah. Tapi dalam semaya pun kita tak ikut Rasulullah, ikut orang kata. Ini banyak berlaku. Bila kata Nabi buat gini, tapi tak berurang bawa kata lagu ni, mana tinggi lah ni. Ini berlaku masalah sebab tak cari dalil kita ni. Sebab nak mengaku, Imam Syafi'i kata nak mengaku, nak ikut taklid dia pun kena cari dalil. Kalau tidak ada dalil bagaimana? Jadi syariat ni mari nak jelas pada kita untuk beri cahaya an-nahyu anil bahsi fi ma lam yaqa' min al-hawadith hatta yaqa'. Kita nak bahas sesuatu ini kena lihat benda tu ada dalil. Sesuatu yang berlaku ada dalil. Kalau tak ada dalil bagaimana kita nak bahas? Benda kata tak ada, kita berkata ada. Ayat kelima surah Maidah ni dah jelas pada kita. Maknanya benda-benda berkait dengan hukum ni Allah SWT nyata dah pada kita jelas. Mana benda dia catat, benda catat ni masalahnya kita suka ambil hak orang awak masuk. Ambil hak orang awak masuk, jadi masalah dalam tasyrik kita. Seolah-olah tasyrik ni dah jadi nak serupa dengan hak agama lain. Pendeta dia tentu syarat. Bila kita ambil hak agama lain masuk, jadi masalah. Contohlah ni hak berlaku, kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i berkata tak boleh, kita kata boleh. Contoh kita makan wak kunduri, makan bila hari. Sedangkan dalam kitab I'anah Talibin kita buka kitab-kitab mazhab Syafi'i kata tak boleh, bila hari tak boleh.
Kita bila juga 3, 7, 40, 100. Sedangkan ulama Syafi'i kata apa? Kalau kita tinggal tu kita ihya sunnah, hidup semula sunnah Nabi. Kalau kita buat, kita mati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni beza kita. Kita kata kita mazhab Syafi'i, contohlah. Tengah kita Malaysia. Tengok bila mazhab Syafi'i kata tak boleh. Ulama Syafi'i, kalau kita tengok dari kitab Bughyatul Tulab, kata Syekh Dr. Fatani, bila orang tanya pada dia, Syekh Dr. Fatani kata apa? Antara benda yang aku benci, kata Syekh Dr. Fatani, aku benci bid'ah qabihah ialah maki 40. Syekh Dr. Fatani kata bukan hamba kata. Nak ayatnya. Itu contohnya. Bila berlakunya, kita ni mengagungkan pandangnya manusia, kita ketepikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang patut kita perbetulkan dalam kehidupan kita. Dan cara juga mari ngajar kita supaya kita ni faham. Al-bu'dul 'anil ikhtilafi wa tafarruqil bid-din. Syarat mari ni nak suruh kita ni tidak berlaku ikhtilaf dan perpecahan dalam agama, tetapi kita jadi pecah. Dekat dalam Quran kata dia atau ayat Quran tu Quran pandu daripada kita hatta Rasulullah rahmatan lil alamin untuk betul kita supaya kita ni faham Islam yang mulia. Tetapi apabila berlaku pada kita sekarang masya-Allah. Ini yang berlaku sebab apa? Kita telah mengenepi ke Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila sanggup di kalangan kita orang agama, sebab itu Imam Ghazali sewaktu dia tulis kitab Ihya Ulumuddin tu, zaman dia zaman belaka apa? Huru-hara dalam masyarakat. Sebab itu Imam Ghazali kata zaman aku ni ada 3 jenis ulama. 3 jenis ulama dia kata dalam kitab Ihya Ulumuddin dia kata. Yang pertama, dia jadi ulama hok duduk depan pintu istana seumur. Tiap-tiap pagi mesti ada situ, kata Imam Ghazali. Ilmu dia ialah untuk kepentingan dia. Dia ni rosak, nak suruh orang rosak supaya dia juga. Ni yang pertama golongan zaman dia. Yang kedua dia tu suruh orang jadi baik, tapi sebenarnya dia tak baik. Dia sendiri pun merosakkan diri dia sendiri dari segi apa? Kepentingan peribadi. Yang ketiga kata Imam Ghazali zaman dia yang betul-betul nak betul kan. Ni nak betul orang sungguh-sungguh dan dia pun nak suruh ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berlaku banyak ke masyarakat kita. Sehingga yang dapat jawatan pun sanggup mengeluarkan satu statement. Dia kata kalau dalam darurat boleh jadi pelacur contohnya. Ini maknanya bercanggah dengan sunnah Rasulullah lagi. Sedangkan satu kes telah berlaku sewaktu Abdullah bin Ubay bawa seorang wanita nama Muazzah, orang comel di Madinah ni. Dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, Muazzah ni nak tolong anak yatim. Dia ni amal keluarga yatim, boleh tak dia ni jadi pelacur?" Rasulullah jawab, "La, tak boleh." Faham mana kita kata boleh? Rasulullah mana setiap bila ulama kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam Halal Haram, dia kata dia ulama memahami di situ maknanya dalam darurat kau dalam terpaksa kau disuruh lagu mana pun tak boleh. Ini ada dalil. Kita pergi pada dalil. Jadi Rasulullah kata tak boleh. Ada bila kata tak boleh, macam mana kita kata boleh? Ini yang banyak berlaku dalam masyarakat kita ni yang perlu kita perbetulkan. Maknanya kembali kepada bila timbul persisih gini, jadi itu tujuan syarak tasyrik ni, tujuan dia kita kembali semula. Tengok ada tak dalil? Ada tak Nabi lagi? Kalau Nabi lagi? Jangan. Ini yang perlu kita betul. Dan kemudian punca kita lihat ni hak berlaku dalam masalah masyarakat kita ni, berlakunya persisih ni puncanya pada gapo? Pertama dia kata wa bi taqlidi wa ta'assub li mazahib faqadatil ummah hidayatal bil kitab was sunnah. Karena ta'assub sangat, taklid dan ta'assub kepada mazhab masing-masing menyebabkan hidayah tu hilang faqadat ummah. Pada umat ni untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi hilang. Contoh kalau orang nak pergi haji. Ada orang tanya hamba, dia kata, "Ustaz, boleh tak ajar cara niat tukar mazhab?" Sudah. Niat tukar mazhab. Sebab apa? Nak pergi Mekah, tak sebatai semaja, dia kata. Tak sebatai semaja, kena niat tukar mazhab. Tukar mazhab mana? Tukar mazhab Hambali. Lagu mana nak niat? Ini yang berlakunya bila berlaku ta'asub, dia kata hajar begini. Ini punca bila ta'asub pada mazhab, ta'asub pada guru tu sehingga kita tinggal apa yang diajar Rasulullah SAW. Ini yang boleh faqadatil ummah. Maknanya boleh merosakkan hubungan umat ni dah hidayah bil kitab was sunnah. Hidayah pada aku kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Kita tinggal dah. Tak saya tengok dah. Dengan hak dia royak betul tak? Dia tak tahu. Kita letak gitu. Kita ni kena cuba cari dalil. Baru betul. Bila letak kita susah. Masalah. Hamba pernah tahun 2004 bawa bini pehel, lelaki tak pehel. Berapa kali tawaf. Tak sesat tawaf dia. Orang 2 jam dia tawaf. Hamba nak tunggu luar.
Tak habis-habis dia tawaf apa. Tak boleh setuh ambil semayang mata. Tak sayang dia lagi, mu kena niat tukar mazhab baru tak batal pula. Jadi huru hara dalam Masjidil Haram tu. Ini nak ceritanya kita pergi tanpa ilmu. Bila kita taklid tanpa ilmu, ta'assub membabi buta tanpa ilmu, ini punca dia. Jadi masalah dalam masyarakat timbul persisihan ini kerana kita. Lepas tu pula kita letak ta'assub. Kita bukan letak orang ngajuk agama ni, dia letak dia kena beri hidayah. Bimbing orang bukannya dia bina puak. Ini masalah kita bina puak. Mumpuk aku tak sila puak aku. Ini jadi masalah. Ini jadi taklid mazhab. Bila jadi taklid mazhab maka banyaklah lahirnya hadis-hadis yang tidak sahih yang menyebabkan kita pun sakit kepala. Maka adalah hadis kata kena baca Quran, baca Yasin dekat kepala orang mati. Hadis tu sahih ke? Orang duk bawa lah. Dia kata kalau orang mati baca Yasin kepala orang mati. Kita duk pergi, kita tak ajar tengok. Jodoh kita. Tengok tak Nabi tak wayak. Ni. Kalau kita kena betul semula sikit. Kita kata kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pun tak ada lagu tu. Mazhab siapa? Syafi'i mana kita ambil? Kita kena lihat semula. Kembali pada dalil yang sebenar, barulah betul cara kita bawa masyarakat, betul kita nak bimbing masyarakat semula kembali pada jalan benar. Kita mula dengan diri kita dulu. Sebab tu kita ni lihat balik. Kita ada aku buat dulu ni. Serupa ke tak? Kita takut kita buat sesuatu itu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat benda hak tu saya tak terima ke mana? Tak seletih kita buat tengok. Tak ada, Nabi tak ajar. Buat leluh habis-habis. Macam malaikat. Dia makhluk Allah ni. Dia hanya catat hak benda hak Nabi ajar oleh kita ni. Kita jangan mana-mana lah. Benda-benda begini yang banyak masalah yang menyebabkan berlakunya persisihan kepada kita. Dan kemudian apabila kita ni dah terlampau ta'assub, tak boleh nak bokok ni, maka akan berlaku katanya ulama, wa hadatsal qawlu bi insidadil babi ijtihad wa sarat syari'at syar'iyyah aqwalul fuqaha. Wa aqwalul fuqaha hiya syari'ah. Bila jadi gini, maka tertutuplah pintu ijtihad, maka jalan untuk menjadikan syariat ni letak pada fuqaha, seolah-olah fuqaha penentu syariat. Sudah. Hak dia betul. Mari hak ni kalau Rasulullah tak berapa betul. Betul kata fuqaha. Ni kita takut. Takut apa? Takut meletak ke pandangan orang ni lebih tinggi daripada Allah dan Rasul. Itu kita takut. Sebab itu syarak ni betul. Kita ulama tulis satu kitab fiqh sunnah ni, Imam Syekh Sabit, Syekh Sabit tulis ni nak betul. Supaya kita ni kembali pergi pada dalil yang sebenar. Kita tak sih buat sesuatu hak tidak ada dalil. Buat hak tak ada dalil letih. Bila nak betul ni sikit-sikit. Sini alhamdulillah kot. Di Kuala Lumpur pun orang pahal banyak dah. Pakat tak ada dah. Kalau saya tamil hamba tu tak buat dah. Kalau orang mati tak ada dah, tak buat dah. Ada 2-3 orang yang sungguh sangat mari marah. Ustaz apa tak seri buat. Hamba tak jumpa lagi kita. Kata mana? Mula-mula pergi juga suruh jadi tak ngulu tekong bawa. Nak didik masa dia dah kena pergi dulu. Lepas tu lama-lama kita royak slow-slow. Tak ada ni. Yang kita sungguh ni. Sebab dia punca mari benda tu. Kalau kita lihat dalam kitab Madkhal Tahsin yang kata Imam Ibn Hajj Al-Maliki, dia kata punca asal jadinya tahlil ni daripada mimpi. Dalam jilid 2 tu dia cerita mimpi. Bila orang tu dia tidur malam, dia mimpi sain dia di kampung dia tu, dia mimpi sain dia kena seksa oleh kubur. Jadi tanya sain dia, lagu mana aku nak tolongmu ni? Aku nak tolongmu lagu mana? Kata boleh mu nak tolong aku. Mu kopor orang kampung buat majlis tahlil 70,000 kali, sebut tahlil la ilaha illallah 70,000 kali. Esok pagi tu dia bangun pagi, dia goyak kuat kampung. Dia kata aku mimpi malam jumpa sain kita, dia keadaan kena seksa oleh kubur. Jadi dia kata nak tolong dia kena pakat buat majlis zikir. Aku kopor dalam satu kampung buat. Waktu malam tu tidur yang mimpi sain dia tu mari terai kubur hamba sebab dia mau buat majlis ni. Maka lepas itulah jadi budaya tu sampai sekarang. Katanya Imam Ibn Hajj Maliki, dia kata inilah asal usulnya berlaku benda ni daripada mimpi. Jadi mimpi dia kata boleh jadi hujah pun. Tata cara kita buat ni berdasarkan mimpi boleh jadi hujah pun. Kita pergi ikut hadis lagi. Orang mengajar ikut mimpi, Nabi mati lama dah. Sahabat tak buat, tabi'in tak buat, tiba-tiba orang ni mengajar ikut mimpi. Dia mau kena buat, dia terai kubur kahwin. Lagu mana nak pergi aku cerita lagu tu. Lepas tu kita pun susung kat comel, susung pula.
Siapa dalam tu? Kita pun ingat selawat juga tak? Ada nak suka juga kita ni kata selawat lah. Allahumma sholli afdhala sholati ala asadi makhluqatika badi. Tak muka kita dia bawa juga dulu, muka tak ngaji kan. Akak bawa juga dulu. Pala jugalah sebelum pergi ngaji dulu. Padahal bila ngaji tahu tak ada, bukan selawat. Mari mana ni? Buka-buka lagi tak kata ini Nabi tak pernah ajar selawat ni. Ni orang susung. Kita pergi mana? Baik pergi selawat Nabi ajar tak? Ni benda-benda berlaku bila kita ta'assub kepada fuqaha yang tidak bawa kita betul-betul nak betul kita ni. Ta'assub, terlampau ta'assub sehingga kita kata dia 100% dah. Biar dia, hujah dia tu bercanggah dengan Al-Quran hadis. Siapa? Tak okey tak tahu. Wah kita pakar lah ni. Tak okey tak tahu dia pergi ngaji. 10 tahun duduk dunia, 20 tahun duduk dunia, tak okey tak tahu. Nak tahu mana kadang-kadang pergi tempat lain. Mungkin sama-sama ngaji, mungkin sama-sama tahu, mungkin duduk nego juga. Ada setengah tu nego 10 tahun duduk pergi nego. Ini masalah kita. Sebab kita tidak letak pada orang yang terkecek, tengok pada dalil apa yang dia sebut. Sebab tu kita takut sini wa aqwalu fuqaha ya syariah. Seolah-olah kita letak kata-kata ulama tu dah jadi syariat. Tidak. Kita kena betul. Kata-kata fuqaha tidak syariat. Hak syariat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan ijma' semua tengok balik. Apa yang telah dibincang oleh para ulama kita, itu yang perlu kita lihat. Dan kemudian dijelaskan di sini lagi. Bila berlaku benda ni, maka wa'tubira kullu man yakhruju min aqwalil fuqaha'i mubtadi'an la yuwasiqu bi aqwalihi wa la yu'tadu bi fatawawih. Maka bila berlaku benda ni, dah keluar benda-benda kita kata benda-benda baru ni. Daripada benda-benda ni kita tengok benda-benda baru. Kau lama kau comel, kau lama kau comel sama. Ambo tegur di masjid apa di kuasa kubur kaji tu teh ada sikit lah ni. Kalau dia lepas Allahu akbar. Kali lepas ke bumi jenazah ni. Lagu mana dia buat? Dia apa tika kat sama-sama. Gegar kuasa kubur. Lah ni tak ada dah alhamdulillah. Di kuasa kubur kaji tak ada dah. Kita betul selu-selu kata tak boleh dah. Mana nak masuk ziarah kubur pun basuk dengan cara betul. Tempat kita tak ada kursi tak? Ada kursi kubur kita? Ada. Sebelah luar pergi Johor lah ni. Johor masuk ada kursi. Lepas tu atas batu nesir tu siap. Buka Al-Quran. Al-Fatihah ayat kursi. Siap tulis. Apa hukum dari segi mazhab Syafi'i kita? Kalau kita lihat ulama mazhab Syafi'i kata sendiri tak boleh. Habis. Kita dah tajsih. Itu kena betul molek lah. Selu-selu kita betul tak boleh pergi mahfuk kan. Ayatnya hok mari ngaji malam ni lah. Jangan pergi balas orang, salah kita. Macam ni Pulau Pinang, alhamdulillah. Kerajaan Pulau Pinang alhamdulillah sekarang ni kunci pagar kubur majlis agama pun dia. Lepas ke bumi dia kunci. Tak lagi ikut suka dah lah. Sebab ni nak ajar masyarakat ni biar faham, jangan duk pergi ngatik kubur. Jadi majlis agama Islam Pulau Pinang ni, lah ni pergi kunci lepas dia bincang majlis fatwa dia. Email kunci, pergi anak kunci bo. Habis kerjaan. Sebab kita pergi mabit Mina ya. Yang ada pergi mabit kubur. Katanya dalam kitab ahli kena dia katanya habis sejak dia kata mabit di kawasan kubur tak ada. Dia kata mabit di Mina ya. Di Muna. Arab sebut Muna, orang Melayu sebut Mina. Lidah kita rasa dia dah. Di sini kita lihat banyak benda-benda yang berlaku beginilah yang perlu kita perbetulkan semula kembali. Sebab tu Nabi kata aku tinggal pada kamu dua perkara, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang inilah kita kena pegang. Kita pegang kata orang lebih pada kata Nabi. Sudah. Sebab itu Imam Syafi'i dia kata man istahsana wa talazuf fa huwa kufrun. Banyak kira orang ni man istahsana wa talazuf. Dia suka buat sakat yang baik wa talazuf. Syok sendiri dalam bab hukum ni. Apa salah? Kita baca benda molek. Kita letak benda molek. Kalau benda tu molek, Nabi buat dulu. Sebab tu Imam Syafi'i sebut dalam kitab tafsir Nukasir, tetap dia baca Quran orang mati ni tunggu baca. Kata Imam Syafi'i ke dia, iza kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau benda tu molek, Nabi mula-mula buat sahabat. Imam Syafi'i kata. Betul tak guru kita? Dalam kitab tafsir Nukasir lah dia riwayat gitu, dia kata iza kana khairan la sabaquna ilaih. Katanya Imam Syafi'i ni begitu. Cuma ada khilaf sedikit ulama Syafi'i kata, ada setengah tu kata boleh kita baca, lepas tu kita ni hadiah lah kepada dia, lepas tu doa ke dia untuk siapa. Ada kata begitu. Jadi timbul sedikit persisih, ada dua pandangan yang mengatakan baca gitu boleh siapa.
Tapi dengan syarat. Dia ada syarat juga. Tak boleh ambil upah. Kita tak boleh upah. Tak kita. Lagi sekali tak ada. Paling tak boleh lagi. Amor habis 30 juzuk baca ramai-ramai. Rupanya kupur ke tak ada. Tak ada orang hulu. Jadi kata dia tidak boleh ambil. Nak pergi katanya kata boleh. Dia kata nak baca boleh. Tapi dengan syarat ikhlas. Lepas tu tak boleh ambil upah. Tak boleh ambil upah. Ni masalah. Masalah kita. Tak boleh ambil upah. Sebab pernah ada seorang yang baik dengan Ambo. Dia mengajar pondok juga. Dia kata, Ustaz, dia jumpa dengan Ambo ni dia tinggal dah. Kata dulu Ambo, dia kata, sungguh nabak ni bukan gapo. Apa Ambo telefon ke saya Ambo, mesej. Mana lagi? Nak gapo? Saya income kita ni nak tahu. Dia cerita ke Ambo. Dia dulu orang kuat juga. Tapi dia kata, Alhamdulillah dia faham dah. Dia kata, Allah SWT beri petunjuk. Dia tengok rupanya cara begini tidak menepati apa yang ditutup oleh syarak. Jadi dalam hal begini kita kena faham, apabila kita sebut tasyri' sebagaimana ustaz guru kita mengajar ni, mana kita kena faham. Kita kembali semula pergi pada dalil. Sebab kita tidak boleh beribadah tanpa dalil. Ini yang cukup bahaya. Sebab apabila kita beribadah tanpa dalil, kita takut. Wa qadamna ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Apabila dibetul segala amalan-amalan kita ni, jadi seperti debu bertebangan. Kita tak nak. Bagaimana katanya Syekh Muhammad Ghazali, dia kata Islam ni komplit dah. Dia tulis dari kitab Al-Islam dan Islam, dia kata komplit. Dia cerita situ, dia kata dari kitab Al-Islam dan Islam, kata Syekh Muhammad Ghazali, kata antara punca orang Arab Mesir ni cara orang putih. Kata bagaimana lorong Arabia ni nak suruh orang Arab Mesir tak lawan orang putih. Lagu mana? Katanya dia cerita dari tu. Kata Syekh Muhammad Ghazali, dia kata orang putih ni dia buat wakaf kubur. Punca nak jadi cerita buat wakaf kubur ni duduk ngatik ni. Lorong Arabia tu dia nyama buat lagu tu, hajar gitu. Maka dah jadi budaya supaya orang ni berfikir itulah cara ibadah. Maknanya Ambo sebut ni, Syekh Muhammad Ghazali sebut lagi tak dia Al-Islam dan Islam. Dia kata benda-benda ni banyak berlaku yang menyebabkan berlakunya masyarakat ni tak tumpu dah kepada mencari dalil yang sebenar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita takut. Kita takut benda lagu ni. Sebab apa kita macam kita tengok sebagaimana dicatat oleh Imam Ibn Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, dia kata punca berlaku zikir kuat lepas sembahyang bila? Zaman bila berlaku, kata Imam Ibn Katsir. Imam Ibn Katsir kata mulanya berlaku bila kajian Abbasiyah ni suruh arah sebab isu politik. Jadi dia arah tulis surat kepada semua gubernur di Madinah, di Baghdad ni, arah Amir Mukminin pada waktu tu, dia kata lepas setiap semaya 5 waktu kena zikir kuat. Menunjukkan kita ni cinta di Islam. Tengok cara orang politik pula. Punca-punca berlaku kerosakan. Situ Imam Nukasir kata maka berlakulah suasana tu sehingga lah ni berlaku. Sehingga zaman dia tu berlaku, dia kata puncanya mari sini. Puncanya kerana surat atau suruh buat majlis ni lepas setiap semaya. Kenapa nak suruh orang tengok hidupnya suasana tu? Kita ikut siapa semua. Sebelum surat tu dikeluarkan supaya dibuat majlis-majlis ni, di masjid-masjid pada waktu itu hanya lepas solat subuh kita tadi. Tapi apabila dah keluar surat begitu, arah ikutlah Tok Imam masa tu. Dengan gubernur Madinah sendiri pun tulis surat suruh buat. Arah kau semua masjid buat. Kita kena kembali pada sejarah. Kaji sejarah kita jumpa. Begitu juga kita, kalau kita lihat dan nak pergi haji ada kota. Apa ada kota? Siapa buat kertas kerja supaya ada kota? Kita tak baca sejarah Melayu kita ni. Senok orang je buat kertas kerja. 5 tahun hidup Mekah, dia tengok kajian dia. Lagu mana pada tahun 1895 dibentangkan di hadapan kerajaan Belanda. 3 perkara nak suruh orang Melayu lemah pada Islam. Dia kata yang pertama, buat kota haji. Sebab setiap kali dia buat haji, dia akan jumpa Syekh Ahmad Fatani, dilatih mubalih untuk balik minta merdeka. Dia bawa kirim surat sekali pergi ke raja-raja Melayu supaya lawan orang putih. Jadi tujuan ni tengok. Pertama begitu. Yang kedua dia kata jauhkan ulama daripada istana. Itu syarat dia, nak suruh orang Melayu lemah. Yang ketiga, syarat ketiga dia kata nak suruh orang Melayu lemah lagi, dia kata jangan hidup ulama ni dengan masyarakat, kuliah-kuliah di masjid jangan hidup. Itu punca yang berlaku. Dan kemudian apabila kita nak merdeka, apa dibuat? Seorang padri daripada Afrika nama Zima tu datang ke tanah Melayu sebelum beri merdeka. Apa dia buat? Persuturan sudah dicatur dengan elok
daripada suatu gubernur pegang ni, residen pegang tanah Melayu, iaitu walaupun kata kuasa agama ni beri pada raja tapi kena dapat kerusi gubernur. Majlis fatwa waktu tu negeri buat fatwa pun kena bawa ke gubernur. Tak pilih mufti kena bawa ke gubernur. Setiap benda nak keluar statement kena bawa ke gubernur walaupun dah ada dulu. Sampai sekarang kita tak ubah. Pak Kotoliah nak mengajar pun. Kok zaman tu dibuat oleh gubernur British pada tu. Siapa lah ni kita pakai? Cuba tengok dalam buku Sejarah Islam di Alam Melayu ada cerita benda ni. Ditulis oleh seorang pakar sejarah kita tentang bagaimana British nak kuasai dari segi hal-hal ngaji agama ni. Dia kata kita tumpu gini. Sebab itu berapa payah berubah. Kalau kita lihat dari sejarah itu dicatat di situ punca payah perubahan apabila baliknya golongan muda daripada Mesir pada waktu tahun 1920 balik nak berubah ke orang Melayu kembali pada pegang agama yang sebenar. Payah sebab apa? Sebab orang putih we do we untuk lebar untuk kekal ke budaya-budaya. Pitih banyak. Orang klik Mesir pada waktu tu, orang klik Pakistan dia pitih tak ada. Sebab itu kalau kita lihat satu artikel yang ditulis oleh Ashad Shukri pada tahun 1930 dia tulis Machine Gun dan West Napel. Tajuk kertas tu sampai sekarang Amos Ipek Machine Gun dan West Napel dia kata. Dia maksud dia waktu tu. Set Napel ni ustaz lah. Machine Gun ni tu lebar ramah. Tak erok nak lawan. Jadi dia cerita di situ masalah pertama dia kata kita berdepan ialah dengan masalah cikik darah. Dia kata cikik darah orang kampung. Ashad Shukri tulis. Dia cikik darah orang kampung. Dia kata baca Quran ni kepala mayat. Ya. Rumah jauh mari baca nak mayat baca Yasin 50 sen zaman tu. Rumah dekat 20 sen. Dia kata ni kan tak cikik darah tu rumah dia kata. Jadi nak upah pada waktu itu cukup susah. Tahun 1913 sebab apa tidak mendapat sambutan daripada masyarakat sebab waktu itu mereka ditindas. Ustaz-ustaz ni ditindas sebab itu dia tulis satu artikel itu cukup baik. Kalau kita baca Michigan lawas napa Ashad Shukri pada waktu itu memperjuangkan benda-benda begini. Nak ceritanya dah ada dah ulama dulu bukan zaman lah ni orang duk kata ustaz hok lah ni klik-klik Madinah kau klik Jordan klik Mesir orang nak ubah kan dak dulu lagi amun nak ceritanya nak ubah dah daripada dulu tapi tak mampu sebab padri yang bernama Zuimo tu dah tahu perancangan tu dia bawa sebab kejayaan mereka ialah seorang padri bernama Zuiber telah berjaya membuat di India satu strategi memecahkan umat Islam di India. Apa dia buat supaya lambat berlaku kemerdekaan lemahnya umat Islam? Dia buat isu kaum muda kaum tua. Kaum muda kaum tua telah dicipta di India oleh seorang padri nama Zuiber kemudian dibawa ke tanah Melayu. Bila dia tengok ramai ustaz-ustaz muda balik tulis majalah Ikhwan, Syekh Haladi semua, maka dia buat strategi kita buat pecah kaum muda kaum tua supaya berlaku perpecahan sehingga kita merdeka akan berlaku benda ni dalam masyarakat Melayu. Tengok ini antara punca kejayaan British dia tinggal kita tu tak apalah ni kita duk balu. Mu kata kat kau kata kamu, mu kata kat kau kata kamu. Sebab apa? Sebab tak saya rujuk pada dalil dah. Rujuk kepada tadi sebagaimana kata ulama ni. Dia rujuk ke wa aqwalu fuqaha ya syariah. Seolah-olah kata-kata fuqaha itu sebagai syariat. Ini kita tengok pada sejarah. Kembali tengok pada sejarah. Inilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi kita nak bersih mulanya cukup susah. Sebab ulama ahli sunnah jemaah pun nak bersih. Pada kurung ke-12 dengan kurung ke-13. Di Nusantara ni susah dah nak bersih. Sebab pada kurung ke-12. Nak tanya. Di Nusantara, Asia Tenggara ni siapa dulu? Ahli sunnah ke Syiah? Syiah siapa dulu? Kurung ke-12. Syiah siapa ke tanah ke kerajaan Perlak. Selepas kalah perang dengan kerajaan Abbasiyah. Dipimpin oleh Nahdlatul Khalifah. Ramai 800 orang. Syiah lari tu naik kapal. Turun di Perlak. Dia dakwah situ tubuh kerajaan Islam Perlak bermazhab Syiah. Jadi bila masuk kurung ke-13 barulah ahli sunnah wal jemaah mari ke tanah ke Nusantara dipimpin oleh Abu Ismail As-Sadiq diarah oleh Syarif Mekah mari ke tanah Melayu di Aceh dengan Pasai maka tubuhlah kerajaan Islam di Pasai dengan Aceh yang bermazhab ahli sunnah wal jemaah. Pada waktu itulah berlaku nak betul semula. Nak betul mula ni memang lah. Makin masa duk main betul buat ibadat siapa lah ni. Buat ibadat tak habis selesai kita. Masalah tu lah. Masalah sebab apa? Kita dah banyak sangat pengaruh. Dan begitu juga bila masuk pula budaya. Datuk Wujud pula masuk pula ke tanah Melayu. Masuk pula ke tanah Melayu. Masuk di Aceh. Dan terpaksalah Syekh Nuruddin Araniri pada waktu itu. Yang menjadi penasihat kepada Sultan Pahal naik kapal.
Pergi ke Aceh nak selamatkan orang Islam ni supaya tidak terpengaruh dengan akidah yang dibawa oleh mereka. Dia bawa Nur Muhammad, dia bawa apa? Tuhan boleh satu dengan dia. Ada bila pergi situ, maka ditulislah oleh Syekh Nurdin Anari satu kitab yang cukup baik, Fawaid Bahiyah. Fawaid Bahiyah ni dia tulis mengikut kaedah untuk senaraikan hadis-hadis, memberi nasihat semula kepada masyarakat Melayu. Alhamdulillah, buku tu masih ada di Pustakaan Negara, sekarang dah diterbit dalam Rumi. Bukan nak ngepin dia bahasa buat dah. Dalam Rumi kita dah tahqiq dan takrih hadis tu dibuat oleh Dr. Mahyuddin UM kita sini Lapuri. Maka benda tu dah diterbit, boleh tengok bagaimana kerjanya ulama-ulama Malaysia dan Al-Fatani, sehingga kita pun bekerjasama dengan Pustakaan Negara korek semula nak suruh orang Melayu tahu ulama kita ni lama dah berjuang nak betul semula kembali pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena lihat sejarah kita ni cukup penting. Dalam kita nak faham kita suasana yang berlaku dalam masyarakat kita kena lihat balik pada sejarah. Bila kita lihat sejarah baru kita nampak rupanya berlaku benda ni orang putih main ikut belakang. Ya kita duk balas sama ni kain kita habis duk balas. Dia duk tepuk tangan. Aku tinggal mu merdeka pun, aku balik ke negara aku, tetapi kamu tetap bergaduh pasal hak agama. Sebab aku dah cipta satu kerja. Ini yang perlu kita jelas. Boleh setakat ni bukan dengan sejarah lah, biar faham kat sejarah kita ni baru kita boleh faham apa jadi gini kita lah ni. Mu kata kat aku, kata kamu, sebab apa tak saya tengok pada dalil. Sebab orang putih kat awal. Sebab tu pernah kalau kita lihat majalah pengasuh berapa tahun dah sekat? 5 tahun. 5 tahun majalah pengasuh dah sekat, dia pun tulis kerana masalah teknikal. Bukan masalah teknikal, masalahnya apabila Tok Kenali ni banyak menulis menyokong golongan reformis Melayu, islah, nak betul semula. Bila nak betul, orang putih tak boleh. Sehinggalah Tok Kenali tu hantar surat ke Ratu Elizabeth, masa hari jadi Ratu Elizabeth, bisa Tok Kenali kita tak? Dia tulis apa? Orang kata Tok Kenali tak bisa bahasa Inggeris. Dia kata situ, dia kata orang putih yang duduk di tanah Melayu semua bodoh-bodoh. Dia hantar surat hadiah kepada Ratu Elizabeth, dia tulis benda tu. Ini benda ni kita kena lihat, kaji sejarah kita, bagaimana perancangnya yang dibuat oleh ulama-ulama kita dahulu cukup hebat. Kalau kita tengok balik bagaimana Syekh Ahmad Fatani membuat perancangannya cukup hebat. Syekh Ahmad Fatani lah katanya ulama-ulama zaman dulu, dia kata patut Syekh Ahmad Fatani dia letak bapak kemerdekaan Nusantara. Sebenarnya dia telah merancang membalih ni daripada awal lagi supaya balik ke tempat masing-masing, bebaskan daripada penjajah British. Ini hebat. Kita jaga nak tengok sejarah kita ni tau. Sejarah lain tak dia ajar sangat sekolah. Tiba-tiba ajar sejarah lepas merdeka. Hak sebelum merdeka tak ajar, sebab ajar hak sebelum merdeka nampak ustaz-ustaz. Nampak ustaz-ustaz main peranan banyak. Ni. Lah ni kita lihat lah ni, kita tengah gali semula, nak tubik semula buku-buku yang ditulis oleh tok-tok guru kita dulu, macam Ajilah Naik Kebun. Ajilah Naik Kebun aja dengar ke? Pondok Naik Kebun di Tani ada lagi. Kitab dia tu sepak cetak 3,000 naskah je. Dia tulis apa tu? Al-Bid'ah wal Adat. Adat-adat yang bid'ah dalam masyarakat Melayu. Tok Guru Ajilah Naik Kebun, sehingga pondok dia tu kena pulau di Patani pada waktu itu. Sedangkan dia waktu itu menjadi ahli majlis fatwa di Patani. Hamba minta itu ada sipil di majlis. Hamba foto stek ke majlis Hamis kata diambil di Patani itu kitab tu. Kalau kita baca marah kita. Dia tulis banyak orang Melayu buat tak betul. Semua dia tulis tu tak betul orang Melayu buat. Dia nak betul dah di Tani tak ada. Dia kena ban sepak cetak 3,000. Popok halik hak ni pun pergi jumpa Raja Siai, Kajak Siai suruh tutup bor cetak sekat 3,000. Hamba ada salinan. Hamba dapat salinan. Hamba foto stek. Benda tu lama dah tulis sebelum kita merdeka lah. Biasanya ditulis oleh Ajilah Naik Kebun ni, Tok Guru Tani kita ni, salah seorang ulama yang berjuang kembali ke masyarakat Tani tu, pergi pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya kita memahami bagaimana perjuangan ulama nak membetulkan, bukan ulama ni nak rasa orang. Tak ada ulama, tak ada ustaz yang mengajar ni nak rasa orang. Dia nak betul orang semua, nak suruh orang kembali biar faham apa dia Islam itu sebenar. Macam mana nak tarik supaya sejarah balik. Nak suruh faham sejarah kita ni. Berjual tak faham sejarah tu. Jadi pada waktu itu kita lihat negeri yang paling aktif memperjuangkan sunnah Rasulullah SAW yang mula hidup balik ialah negeri-negeri Selak pada waktu itu. Singapura, Melaka dengan Pulau Pinang. Yang aktif nak hidupkan semula orang Melayu ni kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi mereka ni tak berjaya
Sebab Inggeris pada waktu itu memberi sokongan kuat kepada Tok Lebah ni. Dia panggil dalam buku Islam di alam Melayu dia tulis itu Pak Lebah. Ambil istilah tu lah. Boleh tulis gitu. Orang putih ni banyak support Pak Lebah supaya jaya. Ini yang kita lihat puncanya bila disebarkan. Jadi British ni memang perancangan cukup hebat sehinggalah tersebar benda-benda palsu dalam masyarakat kita. Kalau kita lihat sebagaimana diterangkan oleh pakar akidah JAKIM kita, Profesor Dr. Abdul Fattah Harun, dia kata puncanya berlaku apabila banyaknya masuk tarekat ke tanah Melayu, maka berpuncullah lahirnya ada sesat yang ada ni. Ini dia kata di situ punca dia buat kajian bagaimana mereka ini masuk, sehingga macam-macam. Dia terang Allah Muhammad tu lagu mana? Kita tengok dalam buku dia tu Muhammad Ming tu kepala, dada, Ming pusat, kaki ni kaki. Jadi kata dalam badan kita ni ada Nabi Muhammad. Berat. Tapi buku ni orang duk pegang. Lah ni kita tengah buat pula, kerajaan nak buat agama huruf. Kita nak terang balik agama huruf ni, hak ni kepercayaan orang Melayu daripada dulu. Huruf alif ni hebat ke dia, huruf ba lagi dia. Jadi ni pihak JAKIM kerjasama kita akan terbitkan supaya orang faham. Ini semuanya mari daripada golongan batiniah. Hak bawa masuk ke tanah Melayu yang menyebabkan orang Melayu ni bab-bab huruf jangan orang kita ni dak. Tanya ustaz, dia kuat huruf ni. Huruf ta ni kuat gapo? Jadi hamba semenjak tengok bahal tu hasil kajian daripada JAKIM semua kita buat kajian. Baru kita tahu kuat mana huruf-huruf ni. Seperti kalau beli kata lah kuat mana huruf tu lah kan. Jadi kita tengok benda-benda ni. Maka berlaku dalam masyarakat kita ini yang tersebar. Kita di Kelantan tak terasa sangat, duduk Kuala Lumpur terasa. Banyak. Hak Nabi baru ni, hak di Melaka. Cuma baru dibawa masuk ke Majlis Fatwa Melaka. Tengah bincang nak igat. Nabi baru pula ada Melaka. Hari tu ada di Selangor. Baru ada Nabi baru, baru ni Majlis Agama baru bincang. Nak igat pula Nabi baru ni. Hebat orang Malaysia ni makan jadi Nabi. Ni jadi ketua apa? Nak sahur mudah ni Malaysia ni buat benda-benda pelik. Sahur. Jadi dalam hal ini kita lihat balik. Dalam hal kita nak memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kita kena lihat kitab-kitab yang berpandu pada nas-nas yang jelas. Maknanya tok guru kita mengajar ni alhamdulillah bawa hadis-hadis dalil yang sahih, barulah kita ni cerah mata. Kalau bawa dalil tak sahih kat, kita nampak hebat macam. Kok cerita-cerita tak logik. Bagi anak hamba balik dia kata ada malaikat masuk neraka. Kata apa malaikat masuk neraka? Kata ustaz dia mengajar malaikat masuk neraka. Ada tak ayah? Ada tak ayah kata sudahlah. Kata dia kata di sekolah ustaz ajar kata ada malaikat masuk neraka sebab malaikat tu minta nak nafsu. Anak hamba tak ingat nama gapo. Si ada nama malaikat tu. Dua orang malaikat tu masuk neraka dia kata sebab minta nafsu dengan Tuhan marah kena masuk neraka. Kita belah tu. Nak cerita benda ni. Jadi benda ni lah yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Sebagaimana hamba bengkel itu di Hotel Grand Season dengan puak tarekat ni dia buat buku. Jadi hamba dengan Timbalan Mufti tanya dalam bengkel tu. Dia buat cerita ular ni ada kaki. Buku ni nak jual ke anak-anak kita ni. Dia bawa kertas cadangan tu. Nasib baik kita bengkel dia kata ular ada kaki. Jadi hamba tanya ular ada kaki lah. Kenapa ular ni ada kaki? Dia kata dulu asal usul ular dia kata ada kaki. Kerana ular ni kerjasama dengan iblis menyebabkan Nabi Adam tu makan buah kudi, maka Tuhan buang dari syurga, maka turun bumi hilang kaki ular. Sedap cerita ni. Tak kalau baca sedap dia tulis cerita tu. Jadi masa dalam bank kita hamba tanya. Takut kita nak tanya sebab dia sekebab pure saja sekebab. Hamba tanya dia satu soalan. Di dalam kitab hamba duk mengaji tak jumpa ular ada kaki. Dia kata dalam kitab dia ada. Dalam kitab dia ada. Dan dia bila selidik-selidik tok guru dia bukan orang Melayu. Tok guru dia duduk di Cyprus dengan orang putih. Dan bila kita selidik lagi bicara dalam tu, kemudian dia cerita pula. Dia cerita dalam tu tentang kita duk pergi lah ni lah. Kita pergi berapa dia kita pergi? Kalau cerita bab Qabil Habil tu, kalau burung gagak 2 ekor mari ajar gali. 2 ekor ke seekor? Hak sahih kalau hadis hak sahih seekor ke 2 ekor? Kalau hak 2 ekor tu bukan hadis sahih. Itu Israeliat. Okey Islam nak ajar dengan benda baluh.
Tuhan ajar orang cara balah kau jadi orang dok. Kalau kita lewat sah seko burung lah Tuhan atasnya burung gagak mari ajak lagu mana nak gali kubur nak bumi tengok comel saya main ngajar. Dia tak ajar mari tunjuk gocoh depan tengok mana mati lepas tu tengok orang lagu tu. Dak Islam tak ajar tu dalam gapo ada tu. Tu dalam kitab Bible ada cerita lagu tu. Tu. Tengok cara halus walaupun dia jajah kita dia masuk slow-slow lama-lama kita tinggal sunat. Lepas tu kita pergi halkun duk sini. Lepas tu dah hari luah budak lah hai tak boleh cerdik. Ambil mana ni? Nak tanya ambil mana? Hamba waktu hamba duduk dalam gereja di Turki hamba tanya. Hamba tanya apa semua gambar Nabi Isa ni dah hari luah. Masa di Istanbul, hamba tanya, waktu tu pergi dengan Persatuan Islam. Lalu masa duduk ngaji, dia bawa untuk pergi tengok. Jadi jawab dia, kepercayaan kami, bila dahil luar, jadi budak-budak lahir dari luar ni cerdik. Kata, serupa aku dengar kampung aku dulu. Dia kata, dia jawab depan hamba, dia kata, budak-budak lahir luar ni cerdik. Serupa tak? Itu banyak kita kena betul. Kembali semula pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat dalil yang betul, kita pergi kat mana. Ni banyak benda. Kalau sebab malam ni hamba merewang nak cerita macam apa secara umum lah untuk kita kongsi malam ni sebab mari sekat nak mari pani dak dah kok. Untuk betul lah ni. Jadi antara benda lagi yang perlu kita perbetulkan di sini yang hamba nak sentuh iaitu sewaktu kelahiran jenazah, kelahiran bayi kita ni. Bila selawat buat apa ya kita ni? Dia selawat dia pusing. Dia pusing hak tu kena cuik sikit kepala. Hak ni cuik sikit kepala. Masuk keluar dah juga. Kau nanya bersekak kepala. Tak? Kepercayaan kita dahulu. Belek-belek dalam kitab kita tak ada. Belek-belek kitab kita tak ada. Belek-belek hamba sebelah rumah hamba tu tanda lagu ni. Jiran hamba lah. Belakang hamba pun tanda lagu ni. Hamba pun buat dengan dia. Dia pun tunjuk kitab dia. Oh, rupanya lah kitab dia. Kita hok batu keh. Rupanya kita ambil. Kita serak masuk kan. Kita bawa. Kita tapuk. Kita nak senampak sedap. Kita berselawak. Rupanya kita nak buat hok ni payah lagi. Dalam kitab dia. Dia kata apa tu? Kena bawa pusing gitu sebab apa? Kena setuh setiap orang hok keling. Setuh tu ialah untuk beri berkat kepada budak tu. Jadi kita ambil benda tu. Ini Masya Allah kita ni. Buat selu-selu lah. Jangan balah. Tak suruh balah nak royak ni. Nak royak jarah. Biar kita faham. Ambil orang lain masuk dalam agama kita. Nasi kabu agama kita dah ni. Mana campur habis hulan. Kita nak beza lah. Campur dia. Biar kita dapat beza. Ini benda-benda yang dimasuk secara halus. Dan juga. Bila kita lihat. Bagaimana hamba bengkel ni 2 tahun lepas ni hamba bengkel di hotel bincang dengan satu puak tu yang kata isu nepun tawar orang nikah. Tak tahulah kita lah ni tak tahu asal usul dia. Jadi bila kita bincang tentang masalah ni mereka mempertahankan. Dia kata tak boleh ustaz, kita kena buat juga. Kata apa tujuan? Dia ceritalah tujuan dia nak halau hantu. Bila pengantin tu duduk atas majangnya tu tengok orang duk kebah ni, kalau orang nak kianat, orang nak sihir, kau nak gapo tak kena kau pengantin. Sebab dia ambil apa? Dalam agama Hindu nepun tawar ni boleh halau hantu. Sebab tu India dia buat begitu. Jadi kita pun ambil juga masuk. Ni benda-benda begini secara halus kita kena buat. Sebab inilah yang akan mengganggu akidah kita. Yang mana bila orang kata kembali pada Al-Quran dan Sunnah, kita duk tahal. Kita kata ni adab Melayu, bukan adab Melayu. Kalau hamba tanya kuda kepek asal mana? Kita duk tahal sungguh kata budaya Melayu. Siapa dia buat kuda kepek? Kita kata orang Jawa, tak. Asal mana kuda kepek? Kuda kepan ni kalau kita lihat dari segi sejarah Melayu, asal usul kuda kepan ni daripada Rusia. Orang Rusia penjajah buat masuk dari Rusia, cara-cara nak melemahkan orang Melayu percaya kepada benda syirik tua ni dibawa. Program-program yang telah dikreat di Rusia tu masuk ke tanah Melayu, di tanah Jawa, kemudian dibina program ini secara halus. Kalau kita baca dalam sejarah Melayu kita ini,
kuda kepel ni mari daripada Rusia dimasuk ke tanah daripada Melayu, dicampur dengan Japi Mentera supaya nampak itu budaya Melayu. Sebenarnya telah dicipta oleh seorang orang Rusia bagaimana cara-cara nak merosakkan akidah orang-orang Islam. Tengok sejarah-sejarah ni kita kena tahu, barulah kita kata kita tahan ke budaya. Itu bukan budaya kita. Budaya yang dibawa masuk oleh penjajah. Boleh? Malam ni kita bincang sejarah, biar ingat sikit sejarah lama lah. Kita orang lama-lama ni kena ingat sejarah. Jangan orang muda je ingat sejarahnya. Mana nak ceritanya itu. Asal usulnya bila banyak sangat benda ni berlaku dan sehinggalah golongan-golongan ilmuwan dari kalangan kita ni terpengaruh menyebabkan mereka juga menyetujui perbuatan itu. Dan apabila datang golongan satu lagi nak betulkan, orang akan nampak salah. Kalau salah tak kira orang itu tak betul daripada dulu. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Bila orang nak bagi betul, cukup susah kita nak betul orang ni kembali semula ke pakar jalan. Bila dah lama dah orang pegang kepada budaya-budaya yang tidak ada dalam Islam yang masuk secara halus dalam masyarakat Melayu kita. Ini yang perlu kita sedar. Sebab itulah kita kena kembali semula berpegang pada tasnid kita, pada hukum hakam kita supaya kita ni faham betul-betul apa yang kita nak buat itu benda yang terdapat dalam nas. Benda ada dalil. Kita tak boleh buat benda-benda yang kita buat ni, benda tak tahu ke mana. Boleh tak kita ngaku ni hak Nabi ajar, hak ni hak tu adalah Quran, tapi benda tu tak ada. Benda-benda tu hak pandai-pandai sendiri. Ni yang bahaya yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang ni, yang perlu kita perbetulkan sedikit demi sedikit supaya kita ni jelas. Cahaya tu ada dalam kita nak melakukan sesuatu, bukannya kita melakukan sesuatu itu benda-benda yang tidak ada dalil. Jadi hamba baru ni hamba betul ke hak buku, satu buku dikeluar oleh UTM, baguslah kalau nak beli. Buku bab jenazah, pengurusan jenazah diterbit oleh Universiti Teknologi Malaysia ni, Skudai dah terbit. Cara pengurusan jenazah bila dia hantar, hamba antara panel tengok, kita buai banyaklah. Kita buai, kita hujah baliklah. Walaupun ditulis tu oleh seorang hakim Mahkamah Syariah pun, kita minta dia betul semula banyak. Itu pun sembok tesis pula dah. Kalau kita ni bukan je sembok tesis, tapi betul siap beri kitab mana kena rujuk, betul semula tak ada. Sebab dia kata banyak benda dia kata ni asal usul orang Melayu, kata tak ada. Contohlah asal orang Melayu kata, dia kata asal usul orang Melayu ada tak? Orang kita ni kata tak boleh teringat. Dia tulis tu kalau tak boleh teringat, kau orang mati buat lagu mana? Tak, pegang keranda sebelum geruk, anak beranak masuk ke bawah keranda. Di Kelantan tak ada. Keluar. Dia masuk, dia menyuruh ramai-ramai. Tak nak bawa lagi turun rumah, tak nak bawa lagi sebab dia menyuruh. Nyuruh dia kata ini antara cara untuk kita nak buat badi mayat. Pula. Benda tak ada syarat. Hanya benda-benda yang gini lah yang perlu kita perbetulkan. Sebab mereka mengatakan benda ni betul bila dia tengok orang dia buat tu, terimej sendiri. Terimej buat lah ke salah. Ni benda-benda seperti ni. Kemudian nak jalan, lambat nak hantar orang mati kita. Orang kita nak hantar orang mati kubur lambat. Sebab kita duk ikut dalam drama kata. Drama banyak mengajar kita ni. Selakah Al-Fatihah. Tunggu lagi sampai 3 lakah berjalan orang kita. Payah. Nak ceritanya benda-benda ni yang berlaku dalam masyarakat kita yang kita tak sedar. Kita ni banyak mengimport benda-benda baru. Kita jarang nak ekspor, kita import banyak. Banyak masuk dalam ibadat kita ni, celaru. Tengok-tengok dalam hadis, tak ada. Tengok sini, tak ada. Nabi tak pernah hoyak ni tak ada. Bagaimana kita? Yang ini yang perlu kita sedar, sedikit demi sedikit yang perlu kita tinggalkan benda-benda sebagainya. Dan begitu juga, pada bulan-bulan tertentu, yang kita buat sesuatu program. Tapi kuasa hamba tak ada dah. Di kajian ni banyak dah tinggal. Alhamdulillah lah hamba rakyat sila-sila. Sebab kalau kita lihat dalam kitab Al-Amr Bittiba, katanya Imam Suyuti rahimahullah, Imam Suyuti cerita asal usul berlaku wak makan 15 Syaban. Ulama Syafi'i kita cerita lah, macam beroyak ulama Syafi'i kita. Buku dalam kitab Majmu' pun ada Imam Nawawi. Tapi dalam kitab Al-Amr Bittiba ni Imam Suyuti cerita panjang sikit. Dia cerita asal usul dia ni berlaku bila ramanya hak dia berlaku di Mekah tu, bila ramanya orang Majusi masuk Islam. Bila orang Majusi ramai masuk Islam ni, budaya Majusi ni tak boleh nak tinggal. Sebab dia malam 15 Syaban dia pergi duduk bapak Majusi. Dia pergi duduk di pasir pelita sekeliling Kaabah. Kemudian mendapat sokongan kerajaan pada waktu itu ialah untuk kepentingan politik.
Mula-mula pasal tu buat macam kuih. Kemudian selit sikit. Jadi baca Yasin 3 kali. Tu ceritanya Imam Suyuti. Dan pula berlaku di Baitul Maqdis. Sambut majlis ni dicipta oleh seorang lelaki bernama Ibnu Abi Hamra. Ibnu Abi Hamra ni asal daripada Nablus. Dia mari pada malam tu dia buat baca begitu. Dia berlaku pada tahun 480 Hijrah. 480 Hijrah tu barulah berlakunya peristiwa semaya malam nisfu Sya'ban sebagaimana dicatat dalam kitab oleh Imam Abu Syamah Syafi'i Al-Ba'is ala Inkar Bid'ah wal Hawadis. Imam Abu Syamah Syafi'i cerita lah tu asal usul nama orang sikit-sikit dia buat hadis ni sikit-sikit. Bila tarikh berlaku dia dia asalnya pada Nablus Palestin dia buat baca di Baitul Maqdis pada waktu semaya orang pun ikut lama-lama jadi budaya. Jadi kita kena tahu sejarah dia barulah kita boleh kecek. Ni orang kata dok tak ada. Tahu mana tak ada. Orang duk buat. Ni kita tahu asal usulnya orang punya pada 400 Hijrah dulu orang buat. Nabi mati bila? Imam Syafi'i tak ada sampai tu. Baru ada direka. Sebab tu kita lihat dalam kitab Al-Anah Talibin, kitab Majmu' ulama-ulama Syafi'i kita menentang buat benda ni. Dia kata tak ada. Itu yang perlu kita perhatikan balik tengok sampai Syekh Yusuf Al-Qaradawi kita tu baca dalam khutbah Jumaat supaya orang Arab ni tinggal. Bergerak tu secara Syekh Yusuf Al-Qaradawi pun baca dalam khutbah Jumaat tu tinggal budaya Hak tunggu malam 15 buat kumpul ramai-ramai kuih-kuih. Baca pertama minta gon ni tak. Baca kedua minta gon ni, baca ketiga ni, lepas tu baca doa. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi kata doa kita baca tu, dia kata doa tu paksa tu bercanggah, tidak ada pun. Kalau kita lihat dalam pandangan Syiah Anti-Asaqah, Ra'is Lajnah Fatwa Al-Azhar pun kata doa itu tidak waris daripada Sayyidina Umar. Dia kata Sayyidina Umar baca tak. Jadi Ra'is Lajnah Fatwa Al-Azhar pun kata benda itu tidak ada daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sini sama-samalah kita nilai balik diri kita bagaimana hamba cerita pada awal. Sebagai satu persinggahan hamba mari sini malam ni, alhamdulillah kita kongsi dari segi sejarah kita biar kita faham punca-punca berlaku sampai ni kita hidup ni. Sebab nak betul sesuatu yang telah berlaku itu cukup susah. Yang penting sekarang kita ngaji. Kita tak ngaji, kita tak jumpa. Kita akan ikut orang. Kalau kita ngaji, kita jumpa dalil-dalil yang disebut oleh ustaz-ustaz kita ni, mana dalil Quran hadis, InsyaAllah kita akan selamat dalam beribadah kepada Allah SWT. Dan jangan kita pula menghentam orang lain. Itu bukan Islam tak ajar. Jangan pula pergi kat orang lain. Aku betul ikut sunnah Nabi, mu tak betul. Ada. Jangan gitu. Sebab kita kena faham. Dalam ayat Quran, dalam surah Al-Mu'min, ahsanu amalan. Bila tanya pada Fudail bin Iyad, dia kata pertama. Dia kata kalau orang tu buat ikut sunnah Nabi tetapi tidak ikhlas, tak dikira juga. Tak masuk ahsanu amalan yang terbaik. Kalau orang tu buat ikhlas tetapi Nabi tak pernah buat, tak termasuk juga. Dalam ahsanu amalan dalam tafsir ayat surah Al-Mulk. Kemudian dia kata ahsanu amalan di situ ialah maksudnya orang itu buat ikut sunnah Nabi dan dia ikhlas sungguh-sungguh. Baru termasuk ahsanu amalan. Kalau dia tadi buat sunnah Nabi tapi tak ikhlas nak tunjuk orang, ada. Nak dibalas dengan orang, nak berhujah orang Islam, orang ikut sunnah Nabi bukan dibalas dengan orang. Kita bukan jenis balas dengan orang. Kita menerangkan. Kalau orang tak dengar, alhamdulillah tak apalah, kita doa, ya Allah, satu hari nanti tunjuklah, bukalah yang terbaik untuk dia. Taruh orang Cina bersing kita tak pernah jawab dah. Jawab dah. Kita jawab sama Islam, sama orang Cina jawab dah. Dah kita nak pergi dakwah tak pandai, tu lagu mana? Kita kena jawab. Nabi kan ajar dah dalam hadis pada kita kan. Apabila orang bukan Islam tu bersih depan kita, kena jawab apa? Yahdikum wa yuslih lakum. Semoga Tuhan hidayah dapat betulkan agama dia. Kenapa kita tak doa gitu? Kalau kita tengok dalam buku-buku yang dikeluarkan, ada cara kita jawab kepada non-Muslim tu, ada diajar pada kita. Mana kemampuan kita nak pergi dakwah, tak mampu dah nak royak hujah-hujahnya, punya pusing kot lain, sudah. Macam lah ni, kita ni, ada beberapa perkara yang hamba bawa ke masyarakat ni, kita akan terbitkan benda berkaitan dengan yoga. Bagaimana gabungnya, ada satu tarekat tu dia gabung dengan yoga. Kita tengah bawa, insya-Allah kita akan terbitkan benda tu. Dan juga kita kena faham, tidak ada orang kata
Ada orang kata tak apa buat yoga, dia kata kalau kita tak baca mentera-mentera dia, tak boleh. Tak baca mentera dia, kau buat exercise yoga, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, tak boleh. Dan juga benda tu, kalau kita lihat kajian telah dibuat, segala pergerakan dalam yoga tu terdapat dalam kitab Bhagavad Gita. Bhagavad Gita ni salah satu kitab Hindu yang tunjuk cara pergerakan Tuhan-Tuhan dia. Okay, kita nak tiru cara gerak Tuhan dia. Teruk kita ni. Nak kata orang pun kita belajar cara Tuhan nak gerak. Dia ada dalam kitab dia, nama kitab dia Bhagavad Gita. Dalam kitab dia, hamba tanya India sebelah rumah hamba kecek dia tanya. Tak buat ke? Tak say atau buat gol lama-lama jadi gila. Sebab dia kata apa? Hamba tanya dia buat apa? Nama dia Ramesh. Ramesh, sebab kenapa awak tak buat? Ustaz, awak kena faham. Sebab benda ni apabila buat dia kena meditasi, kena kosongkan semua. Kalau kena masuk benda lain dia kata, takkan gila saya mengacau untuk kepala dia kata. Dia pun faham, ya kita pergi belajar sebab apa? Awak sebelah rumah ni duk kecek ni. Tapi dia bagus. Setiap kali program, apabila bini dia meninggal, orang India hok faham bagus. Orang dia tak boleh. Ni belah ni rumah ustaz. Malam ni tak boleh minum-minum tak apa, malam ada minum malam. Kan dia malam pertama, malam kedua, malam ketiga kan. Dia 3 malam turut, 3 hari nak buat 40. Nak kata hok 40 ni kalau boleh minggu depan nak besar depan rumah ni. Boleh tak? Lepas pasal semua tu. Lepas ni pergi buat minum den. Dia pergi bagus. Dia pergi minum di Port Dickson ramai-ramai mabuk den. Nak dia hormat kita kalau kita pandai kecek dengan dia. Dia cerita, sebab dia tanya hamba, dia kata, Ustaz, orang Melayu buat ni serupa dengan agama hamba. Kata tak. Kata serupa mana? Tu 3, 7, 40, 100 ada. Kata tak serupa. Kata tak ada. Tak faham orang Melayu duk buat. Kata orang Melayu buat, dia kata Ramesh. Dia ikut hak awak. Tu masalah orang Melayu. Dia kata masalah kalau orang Melayu ni betul-betul tak faham agama dia. Dia pula kata saya gitu. Dia tu masalah. Dia tu masalah Ustaz. Kalau orang Melayu ni tak faham agama dia, dia ambil hak orang lain. Kenapa dia ambil hak agama orang? Ini benda ni yang perlu kita betul balik sedikit demi sedikit supaya kita faham kembali semula. Bila kita timbul persisihan, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul. Kita kembali pada Allah dan Rasul. Jadi hamba pada malam ni hamba minta maaf banyak apa hamba setuh tu. Bukan niat nak kata kat orang, bukan niat nak gapo, cuma nak kongsi ilmu. Kalau ana hamba tahu hamba kongsi, insya-Allah sama-sama kita manfaat supaya ilmu kita ni dari segi sejarah kita ni hamba setuh bab sejarah daripada awal tadi biar kita faham. Punca berlaku siapa ni siapa dia punya main ni. Main ni orang tinggal kita. Dia bagi kita tahun 1957 dia tinggal kita, dia tinggal benda sekali dengan siapa ni kita balas ke kita. Sebab dia tak suruh kita rujuk pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah cara yang terbaik yang telah dilakukan oleh seorang padri bernama Zuhair, cukup hebat. Dan di negara Arab, siapa yang create nama yang Padri Zuhair ni, dia create sewaktu dia nak jatuh ke Muhammad bin Abdul Wahab. Dia mesyuarat di South Africa ramai-ramai. Pokok ni kita nak buh nama gapo? Dia nak buh nama gapo ke pokok ni? Kalau kita lihat dalam kitab Islam Al-Yawm ada dicerita bagaimana pokok dia mesyuarat, dia bubuh nama. Siapa lah ni kita bunyi nama tu takut. Kita kata pokok ni berat. Siapa dia bubuh? Orang putih bubuh nama tu. Masya-Allah, kita dak bawa orang putih duk royak. Orang putih lebar. Asal nama gerakan ni gerak kesatuan Islam. Tapi orang putih ni dia putar dari segi sejarah. Dia kata jangan orang nampak pokok ni hebat, kita buh nama. Ambil sepenuh nama tuai dia. Tuai ketua hok bawa tu kita bubuh nama dia. Ni kalau kita baca dalam sejarah-sejarah ada dicatat benda-benda ni. Ni kita kena sedar. Jangan kita bawa ungkapan-ungkapan yang telah dibawa oleh golongan-golongan British. Kita bawa lah apa yang telah diajar Rasulullah SAW. Islam tak ajar kita kata kat orang, Islam tak ajar kita label orang. Islam tu kita pergi pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba rasa sampai setakat ni dahulu. Jadi hamba mohon maaf sekiranya apa yang hamba sampai ni tidak menepati kehendak jemaah ke. Hamba mohon maaf. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.